Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Boleh dengar suara? Jelas tak? Boleh. Boleh. Ya, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah dapat kita meneruskan kelas kita pada malam ni. Okey, untuk berkati kelas kita pada malam ni, kita mulakan dengan ini kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, so OPEX ni, macam saya beritahu tadi lah, OPEX. Kita nak tengok macam mana OPEX ni, bagaimana OPEX ni boleh menjadi aset. OPEX ni kita faham OPEX ni yang kita belanja tu, yang kita bayar macam-macam tu. Tapi sebenarnya kita boleh tukar dia jadi aset. Dan kalau kita dengar tu macam kita tak logik macam mana yang selama ni duk bayar gaji orang macam tu je. Macam mana pula nak jadi aset? Okay, cara dia macam ni. Okay. Pertama kita kenal dulu OPEX, saya beritahu tadi. OPEX adalah Operation Expenditure ataupun Operation Expenses. Kebahagiaan operasi lah. Sama ada syarikat ataupun individu macam kita, macam tadi Ari dah beritahu, individu kita pun kita ada OPEX sebenarnya. OPEX kita tadi lah bayar rumah, bayar sewa, bayar apa, insentif, semualah. Itu dikategorikan sebagai OPEX juga. Sebagai OPEX juga. Cuma dalam individu ni kita tak panggil OPEX lah. Kita panggil apa, belanja hangus, belanja bulanan. Tapi hakikat dia macam OPEX lah. Macam sebuah syarikat juga. Okay. Kalau syarikat ni banyak lah. Bayar gaji, bayar sewa. Segala macam pembelanjaan dalam syarikat kita dikirakan sebagai OPEX. Okay. Dan rumah pun sama. Individu pun sama. So, banyak perkara-perkara yang kita buat untuk bulanan kita. Okay. Jadi untuk solusi awal dia ada cara dia lah. Solusi awal macam mana OPEX ni kita boleh tukar jadi aset ataupun dipanggil cara konvensional lah. Okay. Siapa kenal Jimmy? Siapa kenal tak satu? Cepat. Satu. Siapa kenal tak satu? Okay, Abang Sarimah kenal. Okay. Dia adalah Coach Fazil ataupun Tuan Fazil yang mana dia ni adalah owner kepada Malangkap Mall. Owner kepada Malangkap Mall dan juga owner kepada Premier Bank. Dia punya apa? Tadika. Tadika. Ya, sekarang ni ada lebih kurang 102 cawangan seluruh Malaysia lah. Sangat-sangat berjaya. Alhamdulillah. Kawan yang mantap lah. Okey. Ini apa yang dikata sendiri. Macam mana dia nak Saya sebenarnya diajar oleh satu haji ni lah, Haji Din. So dia ajar saya teknik macam mana nak selamatkan belanja Boleh syarikat. dengar tak? Boleh dengar tak tadi? Suara dia. Boleh. Ya. Menggunakan emas sebagai sandaran. Masa tu kita diajar menggunakan emas fizikal. Dan kami pun tertarik lah macam mana boleh selamatkan OPEX, sebab kita selalu OPEX ni macam kami ni kumpulan yang besar lah. Even 2 years ago pun staff kita 1,500 dah sebelum Malakat pun. OPEX sebulan pun 4 juta kan. So it's not small. So bila ada solution yang kata boleh selamatkan OPEX, of course lah saya ni bukan sifu tapi memang banyaklah buat pelaburan sendiri, cari ruang macam-macam lah. Kita ni bukan orang senang kan, tak ada siapa-siapa funder, buat semua sendiri kebanyakannya. Jadi bila ada ruang, ada orang ajar, kita pun buat. So saya pun cuba teknik yang diajarkan. So kita pun belilah beberapa kilo emas. So we started with that lah, physical dulu. Lepas tu gunakan sistem Ar-Rahnu sebagai sandaran. Dia adalah calculation dia. When I saw the calculation, it makes sense. So kita pun cuba buat up to certain level. Bila pergi ke Ar-Rahnu kata dah max limit. So you tak boleh dapat dah facilities baru. Jadi satu hal lah kita punya, bila kita buat sebab kita tak buat 100 gram, 200 gram kan, minimum pun 1 kilo kalau kita beli kan, sebab amount besar nak cover. Bukan pasal banyak duit, pasal kos kita tinggi. So kita cari macam mana kita, masa tu saya tak fikir pasal untung pun, tak kira pasal kalau emas ni ada untung pun, kita dapat for saving pun jadilah. Sebab dia punya idea dia, bayangkan kalau katakan kita punya OPEX macam saya lah, OPEX 4 juta sebulan, setahun dah 96 juta. Kalau 96 juta ni dapat simpan 25% pun dah kira gempak dah kan. OPEX ni belanja operasi syarikat, bayar sewa, bayar gaji, bayar all the api, air, elektrik sebagainya lah.
So kita sandarkan dengan emas lah masa tu. Teknik yang diajar pada saya tu lah menggunakan emas fizikal. Kita beli emas fizikal, lepas tu kita ranu kena tambahan lah. Maknanya daripada OPEX tu kita tambah sedikit dan kita manage the cash flow untuk membolehkan kita tebus, beli balik, something like that lah. Lepas tu kami start dekat sistem emas fizikal tu sebab dia ada limit untuk kita apply. Lepas tu dan proses lah. Bila you nak pergi ke arah nu, kalau 1 kilo dia tak ada mesin, kena pergi SAA, all that process lah. Tapi kita still buat juga walaupun cost dia tinggi. Sebab justification is emas punya sandaran tu akan over period akan menguntungkan kita lah. Tapi pada waktu tu saya tak fikir untung pun. Saya fikir kalau saya dapat paksa simpan pun dah kira bagus lah. Sebab paksa simpan dengan emas, maksudnya duit kita ada dalam emas. Saya sebenarnya diajar. So, daripada apa yang kita dengar tadi, pertama, matlamat dia ataupun objektif dia adalah untuk selamatkan OPEX. Selamatkan OPEX dia. Banyak, lebih kurang 4 juta sebulan. Jadi, cara dia buat adalah dengan menggunakan gold lah. Jika gold, dia beli gold dekat mana-mana tempat dan dibawa ke arah nu. Dibawa ke arah nu untuk dicagarkan. Untuk dapatkan kembali tunai. So, kalau kita dapat similar lah macam kita cerita hari ni kan berkaitan dengan BCA. Okay. Dan dia punya key ataupun dia punya kunci utama yang dibuat dulu, sebab apa yang dibuat dulu adalah untuk cost saving je. Untuk paksa simpan. Bukan untuk profit pun. Tak fikir pun pasal profit. Tapi untuk paksa simpan. Dengan cara ni jadi nampak pengiraan make sense boleh buat dengan cara handle cash flow untuk bila sampai satu masa kena tebus balik, dapat balik duit, lepas tu pergi beli lagi, pajak lagi. So, benda tu lah. So, proses tu berlaku dengan cara macam ni. So, daripada syarikat dia, katakan OPEX ni 4 juta. So, 4 juta tadi dia beritahu nak beli emas, dia kena tambah lebih sikit lah. Okay. Tambah lebih sikit ni bergantung kepada berapa banyak yang kita akan dapat return balik daripada Aranu tadi. Macam dia dapat, Aranu biasa kita dapat lebih kurang max up to 70%. Jadi 70% kita ada lagi short lagi 30%. So, cara untuk dapatkan balik macam ni lah, nak mudah. OPEX 4 juta. OPEX 4 juta, bila kita beli emas, bila kita cagar balik, bila kita pajak dekat pajak gadai, kita nak semula 4 juta ni untuk bayar OPEX. Tu masuk dia. Dia kena tambah sikit dia kata. Tapi tambah sikit tak sikit jugalah, lebih kurang 42.8%. Hampir 50% ditambah. Still dibuat juga. Sebab apa? Sebab tadi. Sebab ada cost saving. Cost saving. Dan dia nak sandarkan dia punya cost saving dia tadi pada gold. Sebab dia kata over period, gold tu akan naik dan dia akan menguntungkan dia. Itu dia punya plan tu. Okay. So dia bawa ke pajak gadai akan bagi up to 70%. So dia akan dapat balik 4 juta. Dan 4 juta tu dia akan gunakan untuk OPEX tu. Okay. Jadi kiraan ni macam ni lebih kurang. Bulan pertama, OPEX 4 juta. Lepas tu dia tambah lebih kurang 1.7 juta. Tambah ni sebab tadilah 4 juta ni ada 70% daripada 100% nilai emas. Dapat 4 juta. Jadi nak beli emas berapa untuk dapatkan 4 juta balik, kita kena bagi dengan 70% lah. So, lebih kurang 5.7 juta. Jadi 5.7 juta ni kalau kita tolak 4 juta, lebih kurang 1.7 juta dia kena tambah sebelum beli emas. Jadi dia kena beli emas dengan nilai 5.7 juta. Baru dapat, bila pajakkan di pajak gadai, dia akan dapat balik 4 juta. Jadi agak tinggi lah. Okay. Dan lepas pada tu, dia dapat balik, dia beli emas dengan 5.7 juta. Dan dibuat Aranu, dapat balik 4 juta untuk dibayar OPEX. So, selesai OPEX untuk bulan tu. Cuma, kita tahu, upah simpan pajak gadai ni rata-rata lebih kurang 1% lah sebulan. Kita tak average 1% sebulan. Dan 12% setahun. Ini mana-mana boleh pergi servis ni. So, apa yang saya servis lebih kurang ni lah. Ada yang tinggi ada. Ada yang tinggi lagi daripada ni pun ada. Cuma kita ambil yang average. Satu lagi adalah tempoh facility. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan dan ada yang setahun 6 bulan. Jadi saya ambil average adalah 12 bulan. Lepas 12 bulan, kita kena tebus balik. Kita kena cari duit lain lah untuk tebus balik. Sebab duit tadi kita dah pakai untuk buat OPEX. Okay. Dan yang ketiga adalah facility tu sendiri adalah limit. Tadi kan dia ada sebut, pada kadang kata dah tak boleh dah, dah limit dah. Dia tak boleh bagi lagi dah. Walaupun kita bawa emas berguni pun dia tak boleh bagi dah. Sebab maybe dia fikir pasal freeze lah. Dia susun. Okay. Ini apa yang dia dah buat bersama pajak gadai. Dia masih lagi buat.
dia still lagi buat dulu. Walaupun pengiraan dia macam ni, dia masih lagi buat. Sebab apa? Dia percaya emas itu akan over period akan menguntungkan dia. Okay. Dan risiko aset, of course lah, kita tahulah kalau pajak gadai kan. Risiko aset, kalau kita tak pergi tebus, so dia punya aset kita tadi akan dilelang. Sebab kita dah tamat kontrak dia. Ataupun, yelah kontrak kita dah tamat, expired, kita perlu pergi ambil balik barang kita. Nak pergi ambil balik, kena bayar dekat, apa, 70% yang dibagi. Pinjam dulu berserta dengan kos simpan selama sebanyak 12% tahun. Okey. Jadi ini keadaan yang berlaku di pajak gadai, dan benda ni akan berlaku setiap bulan. Sebab apa? Sebab off-tax tu ada setiap bulan. Kan? Bulan depan nak bayar gaji lagi. Bulan depan nak bayar gaji lagi. Jadi bila dapat income, ataupun dapat hasil jualan, sale, tu dia akan buat repeat benda yang sama. So bila dia repeat benda yang sama, inilah hasil dia untuk 1 tahun. Kita bagi contoh 1 tahun ni lah. Yang disebut 96 juta tadi tu bukan setahun, dia 2 tahun. 2 tahun dapat 99 juta lah. Kalau setahun cuma 48 juta lebih kurang. Okey. Jadi inilah yang amount yang dia dah buat. Dia dah buat 2 tahun dah. Dia dah buat 2 tahun. Tapi dia masih lagi, sebab dia kata benda tu paling paling orang kata workable lah untuk dia tandakan kepada emas. Cara lain tak memang tak ada lah. Cara lain kita tahu OPEX ni sampai masa memang kita kena disburse pembayaran kepada orang yang seperti yang terima. Okey. Jadi kalau kita nampak dekat sini, kelemahan di pajak gadai adalah facility dia ada limit. Kalau individu yang saya tahu maybe up to 250,000. So kalau kata corporate mungkin lebih lah, million something. Tapi anyhow dia kena ada limit. Dia tak bagi, dia tak berani nak bagi lebih. Okay. Satu lagi, dia punya kelemahan ni adalah fee dia terlalu tinggi lah. 12% setahun. Dan juga dia ada limit masa. Facility tu sendiri ada limit masa. Sampai satu masa kita kena tebus balik. Dan jangan lupa juga, pajak gadai ni bila kita nak tebus balik ataupun nak jual balik dekat, atau berlaku lelong ke apa kan, dia akan ada markdown, dia akan ada discount price. Discount price. Itu memang confirm ada. Maksudnya kita beli emas, kita katalah kita dah sampai 4 tahun, 1 tahun. Kita dah tebus balik. Kita berjaya tebus lah, dapat duit lain tebus. So tebus ni, emas yang kita ada ni, kita sebenarnya boleh dah nak pajak, nak jaga balik. Betul tak? Tapi kalau kata kita nak cash tu balik, sebab kita ambil duit lain pula 4 juta tu untuk tebus ni kan. Kita nak balik 4 juta tu, apa yang kita buat, kita jual balik emas tu. So bila kita jual emas tu, buyer dia akan ada markdown. Dia akan ada discount. Kita tak boleh jual pada harga market price. Memang tak ada berlaku dekat mana-mana pasaran pun, dia akan ambil pada market price. Okey. Dan satu lagi risiko aset yang kena akan lelong. Jadi semua ni dia akan memberi satu halangan ataupun dia terperangkap lah. Katanya tadi dia terperangkap dekat dalam sistem ni. Sebab apa? Sebab dia ada limitation. Okey. Jadi solution yang sekarang dia buat, solution terkini dan sampai sekarang dia buat adalah dengan cara ni. So bila Quantum Metal, actually Puan Aida, which is my senior dekat ITM Arau, approach us and then offer us the QM solution, kita dah familiar lah dengan the OPEX recovery model dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat, kami pun study lah, this is too good to be true pada waktu tu, sebab daripada bayar 12% setahun punya cost Arahnu kepada hanya bayar 3.5% dan tak perlu bayar pula, bayar masa kita jual. Ini untuk produk GCA lah yang monthly kita beli tu kan. Kalau kita tak, the way they show us is calculation ni kita boleh recover back the capital yang kita, the OPEX tu. Bayangkanlah, like I said, if we can recover kita punya OPEX, walaupun 20-30% pun dah banyak dah sebab kita punya value besar. So bila QM datang dengan solution pada waktu tahun lepas, yang mana pada waktu tu dia punya margin of facilities tu hanya 75%, which is sama dengan Arahnu. Jadi kita pun rasa tak adalah rasa pelik pun. Rasa okey lah sebab kita dah biasa dah emas fizikal. So bila kita buat dengan QM, pada waktu tu pun saya pun tak pandai sangat the knowledge of product. Saya ada team saya yang actually buat analisa lah, tapi kami pun test. Kami test, tapi test tak adalah test 100-200 ribu. Kita beli few million juga. So dapat duit, kita beli emas dulu, baru kita belanja, dapat cash kan. So I think we 10 juta kat lah kita beli kan. So we bought. Tapi masa tu cuak juga lah sebab sistem QM ni dia very transparent. So you can see kan,
every price movement, macam mana you punya balance semasa sebagainya. So cuak jugalah, betul ke ni, betul ke? Dan Masya Allah, nak jadikan cerita, masa tu saya bulan 10 tahun lepas saya ke Turki. Bila market buka, border buka, saya pun fokus masa tu brand bunch expansion. Kita pergi beli tadika di Turki, buka cafe di Istanbul, kita start the import business, we bought a hotel. Dan kita pada saya ingat bulan 2 itu gold naik dan we exited every position. Yang GAE punya produk, yang GCA, and Alhamdulillah dengan duit itulah kita berjaya bayar 2 warehouse kita yang kita beli. Patutnya dapat pinjaman tak dapat beli cash. Okay. So kita dah dengar apa solution yang sekarang dibuat dan sampai sekarang lah. Jadi apa yang kita dengar daripada tadi sama juga, OPEX juga, menggunakan gold juga untuk pajak gadai tadi. Tapi kali ni di quarter metal. Okay, cara tadilah, cara GCA tadi. Okay, jadi apa yang kita dengar tadi daripada rakaman tu juga, dia bukan sekadar nak force saving lagi dah. Bukan sekadar force saving lagi. Dia adalah untuk cover OPEX. Just imagine, OPEX kita 100% tadi, 4 million. Kita boleh cover up to 20%, maybe to 25%. Nampak tak? OPEX kita tu dah jadi 75% je. Daripada 100% tadi. Tapi, of course lah, kena tunggulah sampai berlaku kenaikan harga emas kan. Tapi kat sini dia dah nampak, dah pergi kepada cover OPEX. Bukan nak force saving lagi dah. Boleh kita cover OPEX. Jadi proses dia sama juga daripada syarikat dia ada OPEX 4 million. Jadi of course dia kena tambah sikit untuk dapatkan 4 million balik bila dia jual beli emas dekat Quarter Metal. Cuma tambahan ni tak banyak lah macam tadi. Tadi berapa? 42.8% kan tak silap. Kat sini. Sebab apa? Sebab Aranu bagi dia 70% je. Tapi disebabkan Quarter Metal ni bagi 85% tunai. Jadi perlu tambah lebih kurang 17.6% je. Lebih kurang dalam 0.7 million macam tu lah. 700,000 kena tambah. Jadi 4.7 million. Beli emas dulu dekat Quarter Metal. Tak payah nak beli tempat-tempat lain. Beli emas dekat Quarter Metal. Kita dah tahu Quarter Metal dia punya spread tu rendah 7% saja. Betul tak? GSA tadi kan. Kita beli GSA dulu 7% markup. Lepas tu kita pun buat convert. Kita buat gold convert. Kita dapat balik 85% kita 4 million yang OPEX tadi tu. Dan sama company pun dapat balik OPEX dalam masa 1 ke 3 hari. Itu kaedah yang berlaku sekarang. Lebih kurang sama dengan pajak gadai, tapi lebih inilah, lebih baik lah. Bukan lebih baik, memang sangat baik. Sebab apa saya kata sangat baik? Daripada kelemahan tadi yang ada dekat pajak gadai tadi, yang ada limitation tadi tu, macam limit facility, sekarang dah tak ada limit. You boleh buat berapa yang you nak, berapa banyak duit yang you ada, tapi tertakluk pada stok lah. Stok ni pula bukannya lama pun. Kalau kata hari ni tak ada stok, mungkin dalam 2-3 hari dia dah bagi stok balik dah. Kita dah boleh start beli balik. Tak lama pun. Sebab apa? Sebab demand tinggi. Ni tak tunggu masa lama untuk restock. Daripada fee kena bayar 12% setahun, dekat Quarter Metal cuma bayar 3.5% setahun. Tapi bukan bayar terus. Macam satu pajak gadai. Setiap 6 bulan kena bagi bayar. Betul tak? Walaupun kita buat setahun, setiap 6 bulan kena bagi bayar. Tapi ni tak. Kita tak perlu nak bayar until kita terminate di kontrak ataupun kita jual balik emas kepada Quarter Metal. Baru kena bayar 3.5% setahun. Kalau kita hold 10 tahun, 10 tahun lah baru bayar. Macam tu. Dan kalau kata dekat pajak gadai ada limit masa, facility tu, tahun ke tahun setengah kan. Dekat Quarter Metal dia tak ada limit masa. Tak ada limit masa. Kita postpone bayar yang 85% tu, walaupun dah 10 tahun, fee tak bayarlah. Fee bayar 10 tahun baru bayar sebab kita dah tutup 10 tahun. Walaupun kita dah bayar selepas 10 tahun, kita tak dikenakan apa-apa denda, apa-apa late payment kita tak ada. Kita just bayar 85% tu dan bayar 3.5% daripada jumlah masa yang kita simpan. Baki kita punya. Aku contoh yang dah terangkan tadi kan. Itu antara ciri-ciri tu lah. Okay. Ni yang best kali ni kat sini. Market markdown. Bila kita jual balik, dapat emas ketul fizikal tadi kan. Macam yang cara dia buat dengan Arhanu tu. Kalau dia nak balik cash tu, dia pergi jual dekat seller yang sebelum ni, yang dia beli. Dia akan wajib kena markdown. Wajib kena discount. Sebab itulah cara seller tu dapat untung.
Masa dia jual dekat kita, dia markup. Masa dia beli balik daripada kita, dia akan markdown. Sebab jual pun untung, beli pun untung. Kita beli rugi, jual pun rugi kalau dekat luar. Tapi kalau dekat quarter meter, kita beli of course kena markup. Sebab itu cara company buat untung. Tapi bila kita jual balik dekat quantum akan ambil pada market price. Siapa first time dengar beli balik pada market price? Kan? Memang tak ada dekat lain kecuali dekat quarter meter je. Dia beli balik, buy back dia gold yang dijual dekat kita tu pada market price. Kalau masa tu harga 290 lah dia bayar kat kita. Tak ada markdown. Tadi kat situ kita dah untung. Cepat untung lah maksudnya. Sebab kita tak ada kenakan discount. Okay. Dan satu lagi risiko aset kita tadi tu. Kalau kata dia pajak gadai kena lelong sebab kena tebus. Kalau kat quarter meter tak ada risiko lelong lah. Sebab apa? Kita boleh postpone kita punya pembayaran tu. Berapa lama yang kita nak. Lagi mana kita tak terminate, selagi itulah kontrak kita tu ada kat situ. Dan selagi itulah kita cuma apa? Kena bayar extra fee je. 3.5% tahun. Kalau 2 tahun dah jadi 7%. 2 tahun takkan dah tak ada kenaikan langsung kan. Contoh. Jadi tak ada risiko lelong aset. Dekat sini kalau kita nampak, memang memang best gila lah. Betul tak? Nampak macam too good to be true. Tapi dah terang lah sebelum ni. Dah bagi tahu penjelasan sebelum ni. Memang ini the way GCA tu berfungsi. Benefit yang kita dapat daripada GCA. Okey. Dan seterusnya, sekarang ni kita tanyalah sendiri berapa banyak kita nak cover OPEX kita. Company kita ni, berapa banyak nak cover. Kalau nak cover banyak, hold lagi lama. Mungkin, kalau kata harga naik 100%, contohlah sekarang ni harga 280. Selepas 5 tahun contoh, harga dah naik 100%, dah jadi 5 something. Maksudnya OPEX yang kita bayar bulan pertama dulu, kita dah dapat kita dah dapat balik dia duit tu. Kita dah dapat balik 100% duit tu. Sebab apa? Sebab harga masa naik 100%. Memang cara ni memang dia dia apa? Dia punya ratio dia one to one lah. Daripada face value. 1% daripada nilai kita, kita dapat 1% kenaikan, 1% profit lah. One to one. Okay, yang 1 to 10 tu, tu lain punya produk. Nanti kita terang dalam kelas akan datang. Soalan minggu depan. Okay. Dan kalau kita tengok perbandingan dekat sini, untuk bulan pertama yang kita buat dekat quarter meter ni, yang cari tadi juga sama dengan kita tambah pun tak banyak. So, dengan kelebihan dia 3.5% tahun, tak ada limit untuk facility dan tak ada limit tempoh masa dan tak ada risiko aset kena lelong. Jadi kalau kita nampak perbandingan ni sangat ketara lah di sudut pandang kat sini. Antara penambahan daripada aset apa profit yang kita dapat, kita kena tambah banyak dekat dalam Arhanu untuk beli Arhanu. Tapi bila kita dapat balik sama juga nilai dia 4 juta juga. Jadi kita kena tambah duit tu banyak. Jadi bila kita tambah duit banyak, risk kita tu bukan risk lah, maksudnya kita punya duit yang melekat dekat dalam gold tu makin banyak lah. Nak banding dengan quarter meter cuma 17.6% je. Terlalu rendah. Kalau nak dibandingkan dengan terlalu lebih pada separuh lah. Okay. Selain pada yang kat belakang ni lah, kita nampak lah. Tak ada limit 12 bulan, tak ada limit. Ini ada limit. Jadi daripada benda ni kan, sama juga benda tu akan berlaku setiap bulan. Proses tu akan berlaku setiap bulan. Dan ini adalah anggaran yang akan dapat. Jadi aset yang dia ada dekat quarter meter adalah sebanyak ni lah 56.4 juta. Sebab apa? Sebab dia membeli di 4.7 juta. Dia beli aset, dapat aset 100% lah. Dan dia akan dapat 85% untuk cashback. Bukan cashback lah, maksudnya tunai cash advance lah. Cash advance daripada aset yang kita ada. Okay. So benda ni jelas, benda ni straightforward je. Macam tadi juga, cuma value dia berbeza lah. Kalau personal taklah sebanyak ni. Ini sebab syarikat. Okay. Okay, ini adalah anggaran. Anggaran yang mana dengan OPEX 4 juta ni, katakan masa kita beli tu 4.7 juta, harga dengan 280 ringgit segram, kita akan dapat lebih kurang 16,000 gram. 16.7. Maksudnya 16 kilo lebih lah. 16 kilo lebih. Dengan 4.7 million ni. Kalau kata harga terkini dah naik RM350 segram, daripada 280 ni dah naik ke RM350 segram. Nilai terkini, nilai emas kita yang 16.78 gram, 16,785 gram ni, nilai dia dah pergi kepada 5.9 juta. Daripada 4.7 juta, dah pergi kepada 5.9 juta.
kita punya 85% campur fee cuma 4,14 juta je. 4 juta 85%. 140,000 adalah 3,5% ni setahun lah. Ni setahun. 3,5% daripada 4 juta tadi. Iaitu 140,000. Jadi campur dua ni jadi 4,14 juta. Jadi ada lebih 1,76 juta lagi. Yang sebelum ni OPEC memang tak ada chance lah dapat profit kan. Macam tadi jugalah. Kita buat belanja hangus. Kita buat pesanan berjemaah. Kita buat penetapan matlamat. Macam belanja hangus tadi. Memang tak pernah mimpi yang kita bayar kereta. Dapat kereta, dapat kereta, dapat emas. Sebelum ni kita bayar kereta, dapat kereta lah. Sekarang ni kita bayar kereta, kita dapat emas kali. Ni kaedah dia lah yang mana pengiraan dia. Ini kalau kata harga emas naik. Kalau kata harga emas turun pula macam mana? Harga emas turun tak ada risiko pun atas kita. Sebab emas tu dah emas kita. Tanya, sebut dada, tanya selera. Nak jual masa rugi ke nak jual masa untung? Kalau nak jual masa untung, tunggulah harga naik balik. Sampailah dia ada untung, baru jual. Baru terminate. Sebab segala aset yang ada dekat dalam kotak metal, itu adalah hak kita. Sama juga produk-produk lain pun, GE ke apa ke, itu dah hak kita. Kalau tengah rugi kita jual, rugi tu kita tanggung lah. Bukan salah kotak metal dah, salah kita. Sebab kita jual. Sebab kita jual aset kita dalam keadaan rugi. Okey. Okey, nanti soalan nanti kita pergi sekejap lagi. Saya cover ni sekejap. Okey, jadi apa yang kita nampak perbandingan dekat sini? Antara fasiliti, upah simpan dengan tambahan modal ni kalau kita nampak, dia hanyalah sekadar satu kelebihan sajalah. Kelebihan kotak metal, dia dapat banyak sikit cash daripada Arano. Kelebihan kotak metal pula, dia bayar fee yang kecil nak bandingkan dengan Arano. Dan tambahan modal yang untuk beli, untuk dapatkan 100% daripada 85% tadi tu, cuma sedikit nak dibandingkan dengan Arano. Yang ni cuma satu kelebihan je. Kelebihan dapat sikit ataupun dapat banyak. Tapi yang dua yang dekat bawah ni, bukan satu kelebihan. Ni ada satu perkara yang luar biasa. Sebab apa? Sebab dekat tempat lain tak ada. Dan perubahan dua benda ni daripada 12 bulan kepada tak ada limit, dia bukan benda yang main-main. Maksudnya, daripada benda tu limit, jadi menyusahkan kita kena pergi tebus, cari duit lain pula tebus. Sebab duit tu kita dah guna untuk bayar OPEC. Daripada kita tak payah nak pergi tebus. Biar je sampai dia profit, lepas tu kita jual balik pada kuartal metal pada market price pula tu. Tak ada discount, tak ada markdown. Kita akan dapat lebihan daripada uh, apa fee dan 85% yang kuartal metal ambil balik. Kan? Dia ada satu perkara yang luar biasa sebab benda ni tak ada dekat lain, tak ada kat tempat lain. Tak ada, memang tak ada kat tempat lain. Sama juga dengan risiko lelong, daripada kena lelong, daripada tak kena lelong. Jadi satu perkara yang sangat-sangat luar biasa lah. Yang ada cuma di kuartal metal dan perkara ni dia berbalik kepada sebenarnya lah. Sebenarnya adalah dia berbalik kepada objektif utama sekali. Even kepada syarikat sendiri pun adalah dia adalah kita nak bina dana kecemasan untuk syarikat. Just imagine. Kita is consistent buat setiap bulan kita buat OPEX melalui GCA. GCA yang kita buat tadi tu akan jadi aset. Sampai satu masa dia akan menghasilkan profit. Sebab apa? Over period harga emas naik, kita akan ada value baru atas grant yang kita ada, grant yang kita kumpul tu. Jadi pada masa tu, in case company dah ada problem, kita boleh liquidate, kita boleh cairkan aset yang kita ada tu untuk dapatkan tunai balik. Dan maybe kita boleh start over kita punya company. Dan benda ni memang sangat-sangat sesuai sebab 2 minggu lepas saya ada buat explanation kepada dia was saya punya cousin lah. Dia accountant dekat Petronas, Twin Tower. Dia dah pension ke sana. Saya terangkan pasal OPEC ni. Bila sebut OPEC dia tahulah okey OPEC. Saya sebut cara macam ni lah saya susun penceritaan saya bagi kepada conventional punya style di mas physical, lepas tu dia faham. Susunan cerita dia faham. So, sampai masa dia sebut pasal saya sebut pasal quarter meter ni dia macam uh, apa tersandar sekejap dia fikir macam tu begitu lah. Tapi memang ada ke? Memang ada, saya kata. Memang ada, memang legit dan memang patut cari. Sebab apa? Sebab dia sendiri jual, quarter meter ni sendiri yang jual emas dekat kita. Dan dia sendiri yang tanggung risiko untuk convert balik emas yang kita ada tu kepada 85%. Menggunakan konsep tawaruk juga. GC pun sama, konsep tawaruk juga. Tanggung bayar. Sebab tu kontrak kita ni boleh terminate berapa lama yang kita nak. Sebab apa? Tanggung bayar.
Jadi bila kita buat perkara macam ni untuk syarikat kita, jadi kita ada emergency fund untuk syarikat kita pulih balik. Dan memang insya-Allah kot akan uh, macam saya dekat Terengganu ni kan, maybe akan start dekat office dan akan fokus kepada owner-owner company untuk buat off ni supaya dia lebih dapat membantu lah, dapat bantu owner syarikat pada waktu-waktu tertentu dia memerlukan cash untuk start over dia punya company ataupun untuk tampung OPEX yang kurang. Itu maksud saya. Okey, ada soalan dekat ni. So far dia tanya GCA modal 10,000 cash dapat 8.5 8,500. Holding 1.5 K. Spread 7% jika bandingkan GE per X modal 1.5% spread 3%. Saya teorinya yang lebih mana cepat untung dari segi bank atau keuntungan RM jika dengan profit sebagai 8% tahun. Okey. GCA, macam saya beritahu tadi, GCA dia punya profit dia one to one. Ratio dia one to one daripada face value. Face value dia contohlah kita ada 1 kilo. Kalau emas naik 1%, so kita dapat profit 1% daripada 1 kilo tadi. Itu GCA. Berapa banyak yang kita buat pun, even 10 juta, 1 juta pun, itu dia punya cara pengiraan dia. Kita bila harga emas naik lah. Sebab bila harga emas naik, baru kita akan dapat profit. Harga emas turun, GCA ke, JEE ke, semua akan berada dalam keadaan kerugian. Tapi jangan risaulah, dia tak ada risiko dekat situ. Itu just hold je. Okey, tapi berkait dengan keuntungan pula. Kalau kita nak bandingkan antara GCA dengan JEE, GCA one to one tadi, saya dah sebut one to one punya ratio keuntungan. Tapi kalau GAE, 1 to 10. 1% kenaikan harga emas, kita dapat gross profit 10%. Kalau 10% kenaikan harga emas, kita dapat gross profit lebih kurang 100%. Kalau fee apa semua, kita dapat lebih kurang 68%. Contoh tu lah setahun, 68% kita dapat. Lalu kalau dalam masa 3-4 hari, macam contohlah, kejatuhan dalam masa 2 minggu ni, lebih daripada 4% lebih, 5% kot contoh. Kalau kata dibuat kenaikan juga dalam masa 2 minggu, 5%, 6%, so kita ada profit lebih kurang 2%. 2% lebih kurang 20% kita punya profit. Gross profit lah. Kalau fee apa semua, mungkin kita akan dapat lebih kurang dalam 16% ataupun 15% macam tu. Kalau ada kenaikan sebanyak 5% saja. Sorry. Tolak 3% dulu lah. Tolak 3% dia punya apa, spread tadi. Cuma objektif dia berbeza. GCA objektif dia berbeza. GCA ni objektif berbeza. GAE objektif dia berbeza. Berbeza dari segi apa? Dari segi modal kita tadi tu. Sebab, okey. Satu perkara bila saya explain pada accountant Petronas tadi, semua fasiliti, saya terangkan dia habis fasiliti, dia buat kesimpulan macam ni. GCA adalah cash flow tool. GCA adalah cash flow tool. Kita nak macam mana nak manage cash flow kita. Cash flow ni maksudnya duit tu kita nak selalu guna. Bagi kita guna, kita nak dapat balik duit tu. Sebab kita nak guna tempat lain. Cash flow tool. Kalau GAE ni dia kata dia beritahu sebagai investment tool. Dia nampak tak objektif tu berbeza. Cash flow dengan investment. Cash flow ni kita nak guna balik. GCA ni duit tu kita nak guna balik. Kalau kita tak guna duit tu 3 tahun, tak sesuai kita guna dekat GCA. Kita perlu guna dekat investment dia. Investment kat mana? Dekat GAE. GAE 10X tadi. 5X kita tak payah kita lah. 10X. Sebab apa 10X? Sebab itu adalah untuk investment yang sekarang ni yang paling highest return lah. Highest return. So akan datang saya dengar akan ada lagi lebih tinggi X dia. Lebih tinggi daripada 10X lagi. Tapi belum di-announce lagi lah. Tapi akan ada fasiliti baru. GAE akan ada 3 fasiliti yang tu GAE. 5X, 10X dan XX. Tak tahu berapa lagi. Tak diumum lagi. Cuma itu adalah untuk investment tu. Kita guna modal macam Abang jawab tu. Yang duit yang kita tak guna untuk dalam masa 1 ke 2 tahun. Kenapa 1 ke 2 tahun? Kita takut bila kita beli, harga emas jatuh, 1 ke 2 tahun barulah harga emas naik. So, sejarah pernah berlaku. Sebab tu kita andaikan fund tu dalam masa 1 ke 2 tahun kita tak guna. Makin lama kita tak guna, makin selamat. Sebab bila harga emas jatuh, kita dah simpan je kita punya aset. Sebab aset tu kita punya, bukan Potometer punya. Potometer tak akan buat
Automated takkan kenakan kita post sell. Takkan ada margin call. Takkan ada top up. Sebab itu aset kita. Tapi kita nampak lah kita punya nilai tu dah sampai mungkin dah drop gila kan. Maybe dah lebih daripada 50%. Sebab jatuh pun dah 10 jugalah. Kalau harga emas jatuh 5%, ya lebih kurang 50% uh, gross loss kita. Jadi kalau macam mana pun automated tak kenakan cost sell, tak kenakan margin call, tak kenakan top up. Jadi kita holding je sampai harga tu naik balik, dah ada profit, baru kira berapa dia punya 90% yang dia leveragekan kita punya tadi, ataupun dia enhance kita punya asset tadi, dan berapa persen fee yang dia dikenakan untuk simpan berapa lama, itu berapa lama yang kita simpan tu. Okay. Jadi berbalik pada sini, kalau ada soalan dia tanya, jelas tak? Sampai sinilah kita punya untuk OPEC. Sama je konsep dia macam simpanan berjemaah tadi dengan penetapan masa amat, tapi ini ada daripada sudut pandang ataupun perspektif company. So siapa-siapa yang di company, tak kisah kecil atau besar, daftar, tapi wajib kena daftar bawah tuan-tuan sendirilah. Sebab tak boleh, macam contoh saya kan, tuan nak daftarkan syarikat tu bawah saya tak boleh. Kena daftar bawah owner syarikat tu. Owner syarikat tu kena ada account personal dulu dengan Kota Metal macam sekarang ni. Macam tu lah, siapa nak daftarkan syarikat dia, kena daftar bawah dia. Lepas tu dia buat adalah proses-proses dia nak kena buat KYC juga. Sama juga macam personal account, kena buat KYC juga. Dah settle semua baru boleh start buat PGCA. Untuk company tu sendiri, guna account bank company tu, dia ada proses lah, proses pendaftaran tu. Okey, ada soalan? Panjang juga jadi. Boleh buat dulu ni. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, uh, kalau ada boleh tanya dalam grup lah. Boleh tanya dalam grup. Sebab kelas ni sepatutnya sejam je. Sejam je. Tapi malam ni kita macam nak share pasal OPEX. Sebab OPEX ni kita belum share lagi dalam public. Bagi public ni. Kalau siapa yang dapat link untuk pasal OPEX tu, adalah saya buat penerangan. Kalau tak, ini yang pertama kali lah dalam kelas. Okey. So terima kasih lagi sekali kepada Abang Arif kita yang gigih dia pun slide tu buat sendiri. Dia dah dia sentiasa berfikir macam mana nak memudahkan sebab ahli-ahli dia ramai. Jadi saya pun ucap terima kasih pula sebab slide tu nanti pun insya-Allah saya pun nak guna juga. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat menarik lah untuk draft klien daripada satu tempat ke satu tempat untuk diorang boleh faham. Okay. Tanya dan terima kasih lagi sekali dan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada dalam kelas kita pada malam ni. Kita ada lebih kurang tadi dalam 20 orang juga lah. Bukan dah kurang 14 lah. Tak apa, tak ada masalah. Kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan tu tanya dalam grup. Jadi kita tangguh dulu kelas kita pada malam ni dengan Pak Direktur Rasulullah.